Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Husna Mardia binti Omar. Nombor matrik 11807883. Jadi, dalam video ini saya akan menceritakan tentang teori Wyckoff. Pertama sekali mengenai pengenalan. Pengenalan tentang Wyckoff teori ini. Jadi, Richard Daniel Wyckoff adalah pengasas awal abad ke-20 tentang teknikal untuk mengkaji pasaran saham. Beliau juga dianggap salah seorang yang menganalisis teknikal bersama Dow, Gann, Elliott dan Merrill. Ketika berusia sekitar 20-an, beliau telah menjadi ketua dalam syarikatnya yang tersendiri. Dan beliau juga menulis dan menghasilkan The Magazine of Wall Street setelah hampir 2 dekad yang ada pada suatu ketika dahulu mempunyai lebih dari 200,000 pelanggan. Seterusnya mengenai pendekatan 5 langkah ke pasaran saham. Kaedah Wyckoff melibatkan pendekatan 5 langkah untuk pemilihan saham dan trade entry yang boleh diringkaskan seperti yang berada di bawah. Jadi yang pertama ialah tentang menentukan kedudukan semasa dan kemungkinan trend masa depan pasaran. Kita tahu adakah analisis tentang carta, demand and supply pasaran menunjukkan arah yang mungkin ke atas dalam masa terdekat. Penilaian ini akan membantu anda memutuskan sama ada untuk masuk pasaran, dan jika ya, semak juga jangkaan tempoh masa. Yang kedua, pilih saham selaras dengan trend. Sebagai contoh, cari saham yang menunjukkan peningkatan peratusan yang lebih tinggi daripada pasaran semasa keseluruhan dan penurunan yang lebih kecil semasa market keseluruhan membuat pembetulan. Yang ketiga, pilih saham dengan sebab atau melebihi matlamat minimum anda. Komponen dan pengurusan trading Wyckoff adalah kaedah yang uniknya untuk mengenal pasti sasaran harga menggunakan unjuran point and figure (PNF) untuk trading. Yang keempat, menentukan kesediaan stok untuk bergerak. Kaedah Wyckoff melihat price test untuk membeli atau menjual. Sebagai contoh, setelah perdagangan atau trading mengambil masa yang panjang, adakah 9 ujian penjualan menunjukkan bahawa penawaran memasuki pasaran dan kedudukan yang pendek juga dibenarkan? Atau dalam julat perdagangan, trading range, pengumpulan yang nyata, adakah 9 ujian pembelian menunjukkan bahawa bekalan telah berjaya ataupun tidak? Tentukan kesediaan stok untuk bergerak. Dan yang kelima, tentukan komitmen dengan perubahan indeks pasaran saham. Separuh atau lebih stok bergerak selaras dengan indeks pasaran. Prinsip ini membantu menjangkakan giliran pasaran yang berpotensi, termasuk juga perubahan harga. Seterusnya ialah tentang manusia komposit Wyckoff ataupun The Composite Man. Wyckoff mencipta idea Composite Man atau Composite Operator sebagai gambaran pasaran. Pada dasarnya, Composite Man mewakili pemain terbesar ataupun market maker seperti individu kaya dan pelabur institusi. Ianya selalu bertindak untuk memastikan ia boleh membeli dengan harga rendah dan menjualnya dengan harga yang tinggi. Seterusnya, kitaran harga Wyckoff ataupun Wyckoff Price Cycle yang terbahagi kepada 4 fasa, iaitu fasa pengumpulan, fasa markup, fasa distribution and markdown. Pertama sekali tentang pengumpulan ataupun accumulation. The Composite Man mengumpulkan aset sebelum kebanyakan pelabur yang lain. Fasa ini biasanya ditandai dengan pergerakan sisi ataupun sideways. Pengumpulan dilakukan secara beransur-ansur untuk mengelakkan harga berubah dengan ketara. Seterusnya ialah trend meningkat.
Apabila The Composite Man memegang saham yang cukup dan mengurangkan kuasa jualan, dia bermula untuk menolak pasaran. Dia tidak menerima pasaran. Oleh itu, trend yang muncul menarik lebih banyak pelabur menyebabkan permintaan meningkat. Seterusnya, fasa yang ketiga iaitu fasa distribution ataupun pembahagian. Selepas itu, The Composite Man mula mengagihkan pegangannya. Dia menjual kedudukannya yang menguntungkan kepada mereka yang memasuki pasaran pada peringkat yang terakhir. Biasanya, fasa pembahagian dicirikan oleh gerakan sisi juga, sideways, yang menyerap permintaan sehingga habis. Dan yang akhir sekali ialah trend menurun ataupun markdown. Selepas fasa pengedaran, pasaran mula berubah ke bawah. Dengan kata lain, setelah The Composite Man selesai menjual sebilangan besar sahamnya, dia mula mendorong pasaran ke bawah dan akhirnya penawaran menjadi lebih daripada permintaan dan aliran semakin menurun. Seterusnya ialah tentang 3 undang-undang Wyckoff. Yang pertama ialah hukum penawaran dan permintaan. Undang-undang pertama menyatakan bahawa harga naik ketika permintaan lebih besar daripada penawaran dan jatuh ketika berlaku sebaliknya. Ini adalah salah satu asas pasaran kewangan yang tidak terkecuali daripada kaedah Wyckoff. Ianya boleh diringkaskan seperti yang di bawah. Yang pertama, jika permintaan melebihi penawaran, harga akan naik. Dan jika permintaan kurang daripada penawaran, harga akan turun. Dan jika permintaan sama dengan penawaran, tidak ada perubahan harga signifikan. Undang Wyckoff yang kedua ialah hukum sebab dan kesan ataupun action and reaction. Undang-undang kedua menyatakan bahawa perbezaan antara penawaran dan permintaan ialah tidak rawak. Sebaliknya, ia muncul setelah jangka waktu persiapan sebagai akibat dari peristiwa tertentu ataupun kesan. Dalam istilah Wyckoff, tempoh pengumpulan iaitu sebab yang akhirnya membawa kepada peningkatan iaitu kesan. Ataupun sebaliknya, tempoh pembahagian ialah sebab dan akhirnya menghasilkan aliran yang menurun iaitu kesan. Dan undang-undang yang ketiga ataupun yang terakhir ialah undang-undang perniagaan. Undang-undang Wyckoff yang ketiga ini menyatakan bahawa perubahan harga aset adalah hasil usaha yang diwakili oleh jumlah perdagangan. Sekiranya pergerakan harga sesuai dengan volume, ada kemungkinan besar trend itu akan berlanjutan. Namun jika jumlah dan harga berbeza dengan ketara, trend pasaran cenderung berhenti ataupun berubah arah. Seterusnya mengenai analisis trading range. Salah satu objektif kaedah Wyckoff adalah untuk meningkatkan masa pasaran ketika menetapkan kedudukan untuk mengenal pasti langkah yang akan datang di mana terdapat nisbah ganjaran ataupun risiko yang lebih baik. Jolak perdagangan ataupun trading range adalah tempat di mana trend sebelumnya naik ataupun menurun dihentikan dan terdapat keseimbangan relatif antara penawaran dan permintaan. Institusi dan kepentingan profesional besar lain mempersiapkan kempen bull atau bear mereka yang seterusnya ketika mereka mengumpulkan ataupun mengedar saham dalam trading range. Dalam kedua-dua trading range, pengumpulan dan pengedaran, Composite Man secara aktif membeli dan menjual. Perbezaannya ialah dalam pengumpulan, saham yang dibeli melebihi jumlah yang dijual sementara. Dalam pengedaran, berlaku yang sebaliknya. Tahap pengumpulan ataupun accumulation dan pengagihan menentukan penyebab yang berlaku dalam pergerakan keluar dari trading range yang seterusnya. Seterusnya ialah skema Wyckoff ataupun skim Wyckoff. Skim pengumpulan dan pengedaran mungkin merupakan bahagian yang paling popular dalam karya Wyckoff, sekurang-kurangnya dalam community cryptocurrency. Model-model ini membahagikan fasa pengumpulan dan pengagihan menjadi bahagian-bahagian yang lebih kecil. Bahagian ini dibahagikan kepada 5 fasa iaitu fasa A, B, C, D dan E. Skema yang pertama ialah skema pengumpulan ataupun accumulation scheme.
Yang pertama mengenai PS ataupun Preliminary Support, iaitu sokongan awal, di mana pembelian yang besar mula memberikan sokongan yang ketara setelah turun naik harga yang berpanjangan. Peningkatan jumlah dan penyebaran harga semakin meluas menandakan bahawa pergerakan turun mungkin menghampiri kepada penghujungnya. Seterusnya ialah selling climax, iaitu climax jualan, di mana meluasnya tekanan penyebaran dan penjualan. Climax dan penjualan yang banyak atau panik oleh orang ramai. Dan selalunya harga akan ditutup rendah daripada selling climax. Seterusnya ialah AR ataupun Automatic Rally, iaitu rally automatik, berlaku kerana tekanan penjualan yang kuat telah berkurang. Gelombang pembelian dengan mudah mendorong kenaikan harga dan didorong oleh penutupan yang singkat. Tingginya rally ini akan membantu menentukan atas kumpulan trading range. Seterusnya ialah ST secondary test, iaitu ujian sekunder, di mana harga di bahagian selling climax menguji keseimbangan penawaran dan permintaan pada tahap ini. Jumlah harga harus dikurangkan dengan ketara ketika pasaran mendekati sokongan di kawasan selling climax. Ianya adalah biasa untuk mempunyai beberapa secondary test selepas selling climax. Seterusnya ialah test ataupun uji. Pengendali besar ataupun kaya selalu menguji pasaran untuk bekalan sepanjang trading range dan pada titik-titik penting semasa kenaikan harga. Pengujian yang berjaya menunjukkan bahawa kenaikan harga yang selanjutnya akan berlaku dan biasanya membuat kenaikan yang lebih rendah pada jumlah yang lebih rendah. Dan seterusnya ialah sign of strength, SOS ataupun tanda kekuatan. Kenaikan harga pada kenaikan jumlah yang lebih tinggi. Selalunya SOS berlaku selepas spring, menceritakan tafsiran penganalisis mengenai tindakan yang sebelumnya. Seterusnya ialah last point support, LPS ataupun titik sokongan yang terakhir. Titik rendah atau penarikan balik selepas SOS. Menyandarkan ke LPS bermaksud kejatuhan kesokongan yang sebelumnya bertahan pada penyebaran dan kedatangannya yang berkurang. Dan akhir sekali ialah backup atau BU, iaitu sandaran. Backup adalah elemen struktur biasa yang mendahului kenaikan harga yang lebih besar dan dapat mengambil pelbagai bentuk, termasuk penarikan balik sederhana atau trading range baru pada tahap yang lebih tinggi. Gambar sebelah menunjukkan fasa-fasa yang berlaku ketika pengumpulan A, B, C dan E. Yang pertama ialah fasa A. Fasa A di mana kuasa penjualan menurun dan aliran menurun mula perlahan. Fasa ini biasanya ditandai dengan peningkatan jumlah perdagangan ataupun trading. Sokongan awal ataupun preliminary support menunjukkan bahawa beberapa pembeli muncul tapi masih belum cukup untuk menghentikan pergerakan yang menurun. Selling climax dibentuk oleh aktiviti penjualan yang sengit apabila para pelabur berputus asa. Penurunan yang banyak dengan cepat berubah menjadi lonjakan ataupun automatic rally AR kerana lebihan bekalan diserap oleh pembeli. Secara umum, jumlah perdagangan ataupun trading range scheme accumulation ditentukan oleh jarak antara selling climax yang rendah dan automatic rally yang tinggi. Dan seterusnya, ujian sekunder atau secondary test berlaku ketika pasaran turun di selling climax, menguji sama ada aliran menurun dengan banyak ataupun tidak. Pada ketika ini, jumlah perdagangan dan turun naik pasaran cenderung lebih rendah walaupun secondary test sering menjadi rendah berbanding selling climax dan biasanya ini tidak selalunya berlaku. Fasa yang kedua ialah fasa B. Berdasarkan hukum sebab dan akibat Wyckoff ataupun action and reaction, fasa B dapat dilihat sebagai sebab yang menyebabkan kesan.
Pada dasarnya, fasa B adalah tahap penyatuan di mana composite man mengumpulkan jumlah aset yang tertinggi. Di tahap ini, pasaran cenderung untuk menguji tahap rintangan dan juga sokongan ataupun support and resistance. Terdapat beberapa jenis ujian sekunder ataupun secondary test semasa tahap B ini. Dalam beberapa kes, ini dapat mewujudkan ketinggian yang tinggi ataupun bull traps dan rendah di bear traps yang lebih rendah berhubung dengan selling climax dan automatic rally di fasa A. Dan seterusnya, fasa yang ketiga ialah fasa C. Semasa tahap C, composite man memastikan bahawa ada sedikit bekalan lebih di pasaran. Sebagai contoh, tawaran yang tinggal daripada yang pernah dijual. Kita boleh menggambarkannya sebagai jalan yang terakhir untuk membeli saham pada harga yang lebih rendah sebelum aliran menaik ataupun markup bermula. Bear traps mendorong pelabur runcit untuk melepaskan pegangan mereka. Dan fasa yang keempat ialah fasa D, di mana mewakili peralihan antara sebab dan kesan. Fasa ini adalah antara zon akumulasi ataupun pengumpulan di fasa C dan penebusan julat perdagangan di fasa E. Biasanya, fasa D menunjukkan peningkatan yang ketara dalam jumlah dagangan dan turunan harga. Biasanya, mempunyai sokongan titik terakhir ataupun last point support, membuat titik rendah lebih tinggi sebelum pasaran bergerak lebih tinggi. LPS sering mendahului penembusan tahap rintangan yang pada waktunya menghasilkan tahap yang tinggi yang lebih tinggi. Ini menunjukkan tanda kekuatan ataupun SOS kerana rintangan sebelumnya menjadi sokongan yang baru. Dan akhir sekali ialah fasa E. Fasa E adalah peringkat yang terakhir dalam skim pengumpulan ini. Ia dapat dilihat dengan penembusan sebenar julat perdagangan ataupun trading range yang disebabkan oleh peningkatan permintaan pasaran. Ia berlaku ketika trading range diasingkan secara berkesan dan aliran menaik bermula. Seterusnya, selepas fasa pengumpulan ialah fasa kenaikan iaitu markup. Fasa ini bermula apabila smart money mula menjual saham mereka dengan harga yang lebih tinggi. Pada fasa ini, terjadi breakout harga dengan volume yang tinggi. Seterusnya ialah skema distribution ataupun pengedaran. Yang pertama sekali ialah preliminary supply PSY iaitu persediaan awal, di mana menurunkan saham setelah kenaikan yang ketara. Volume meningkat dan penyebaran harga meluas menandakan bahawa perubahan trend semakin hampir. Yang kedua ialah buying climax pembelian. Peningkatan yang ketara dalam penyebaran harga. Kekuatan membeli mencapai kemuncak dengan pembelian yang mendesak orang ramai. Buying climax sering bertepatan dengan laporan pendapatan besar kerana pengendali besar memerlukan permintaan besar dari orang ramai untuk menjual saham mereka tanpa menekankan harga saham. Seterusnya ialah automatic reaction AR iaitu tindak balas automatik. Dengan pembelian sengit berkurang dengan ketara setelah buying climax dan bekalan yang berterusan, AR berlaku. Rendahnya jualan ini membantu menentukan pengedaran trading range. Seterusnya, secondary test, di mana menguji keseimbangan permintaan atau penawaran pada tahap harga ini. Untuk memastikan bahagian atas, penawaran mesti melebihi permintaan kerana jumlah seharusnya menurun ketika harga menghampiri kawasan rintangan buying climax. Secondary test boleh mengambil bentuk kenaikan iaitu upthrust, di mana harga bergerak di atas yang diwakili oleh buying climax. Selepas upthrust, harga sering menguji trading range. Seterusnya ialah sign of weakness SOW iaitu tanda kelemahan. Dilihat sebagai pergerakan ke bawah. Biasanya berlaku pada peningkatan penyebaran. Automatic reaction dan sign of weakness awal menunjukkan perubahan dalam tindakan harga saham iaitu penawaran baru yang dominan. Seterusnya, last point of supply ataupun LPSY, titik bekalan terakhir. Ketidakmampuan untuk mengumpul ini disebabkan oleh permintaan yang lemah ataupun penawaran yang besar ataupun kedua-duanya sekali.
LPSY mewakili kehabisan permintaan dan pengedaran operator besar sebelum penurunan harga bermula dengan banyak. Dan akhir sekali ialah upthrust after distribute, iaitu UTAD, kenaikan selepas pengedaran. Ia berlaku pada tahap terakhir trading range dan memberikan permintaan baru setelah penembusan di atas trading range. Gambar menunjukkan skema distribution ataupun distribution schematic. Ialah fasa yang pertama dalam skema distribution ataupun pengedaran. Fasa A berlaku apabila aliran menaik yang ditetapkan mulai perlahan kerana permintaan menurun. Penawaran awal PSY menunjukkan bahawa daya jual muncul walaupun masih belum cukup kuat untuk menghentikan pergerakan naik. Buying climax dibentuk oleh aktiviti membeli yang sengit. Ini biasanya disebabkan oleh peniaga yang tidak berpengalaman membeli dengan penuh emosi. Seterusnya ialah fasa B. Tahap B di mana pengagihan bertindak sebagai zon penyatuan ataupun sebab yang mendahului aliran menurun, iaitu kesan ataupun reaction. Dalam fasa ini, composite man secara beransur-ansur menjual asetnya dan melemahkan permintaan pasaran. Seterusnya fasa yang ketiga, fasa C. Dalam beberapa kes, pasaran akan membentuk bull traps setelah tempoh penggabungan. Ini dipanggil UTAD atau upthrust after distribution. Fasa yang keempat, fasa D, mempunyai titik bekalan terakhir ataupun LPSY di tengah-tengah trading average, mewujudkan tahap tinggi yang lebih rendah. Ketika ini LPSY baru telah dibuat sama ada di sekitar atau di bawah zon sokongan ataupun support. Tanda kelemahan SOW yang jelas muncul apabila pasaran di bawah garisan sokongan. Tahap yang terakhir dalam skema pengagihan, fasa E, tahap terakhir pengedaran menandakan permulaan aliran menurun dengan nyata di bawah jelap perdagangan yang disebabkan oleh penawaran terhadap permintaan yang banyak. Seterusnya fasa yang keempat, iaitu fasa penurunan ataupun markdown. Ketika fasa ini berlaku penurunan harga dan panic selling berlaku. Fasa ini membuatkan orang ramai menjual secara panik dan membuatkan harga akan jatuh menjunam. Seterusnya ialah tentang analisis permintaan dan penawaran Wyckoff. Analisis penawaran dan permintaan pada carta palang dengan melihat pergerakan kuantiti dan harga adalah salah satu kejayaan utama kaedah ini. Undang-undang pertama dan ketiga Wyckoff iaitu penawaran dan permintaan dan usaha untuk hasil merangkumi pendekatan ini ataupun action and reaction. Jika permintaan untuk membeli saham melebihi pesanan jual pada waktu tertentu, harga akan meningkat ke tahap di mana permintaan menurun ataupun peruntukan ditingkatkan untuk mencapai keseimbangan yang baru. Undang-undang ketiga Wyckoff, usaha dan hasil ataupun action and reaction melibatkan untuk memastikan penumpuan dan perbezaan harga-harga untuk menjangkakan titik perubahan berpotensi dalam trend harga. Sebagai contoh, apabila jumlah dan harga keduanya meningkat dan ketara, ia berada dalam keadaan baik dan menunjukkan bahawa permintaan akan terus mendorong harga lebih tinggi. Dalam beberapa keadaan, volume boleh meningkat bahkan lagi besar, tapi harganya tidak mengikuti tetapi hanya menghasilkan perubahan kecil pada akhirnya. Seterusnya 9 ujian membeli ataupun menjual. Walaupun ketiga-tiga undang Wyckoff memberikan asas gambaran besar untuk kaedah ini, 9 ujian jual beli adalah prinsip khusus yang lebih mendalam untuk membantu dalam perdagangan ataupun trading. Ujian ini membantu menggambarkan ketika trading range menghampiri
hampir berakhir dan aliran menaik markup ataupun aliran menurun markdown akan bermula. Dengan kata lain, 9 ujian menentukan garis paling rendah di pasaran. Seterusnya ialah ujian pembelian week-off untuk pengumpulan ataupun accumulation. Yang pertama, objektif harga turun tercapai. Yang kedua, sokongan awal, penjualan climax dan ujian sekunder. Yang ketiga, peningkatan aktiviti ataupun volume meningkat dan penurunan semasa reaction. Yang keempat, broken down strike, iaitu talian bekalan atau garisan downtrend. Yang kelima, higher low ataupun rendah yang lagi tinggi. Yang keenam, higher high, tinggi yang lagi tinggi. Yang ketujuh, saham lebih kukuh daripada pasaran, iaitu saham lebih responsif dan lebih tahan terhadap reaksi daripada indeks pasaran. Yang ke-8, pembentukan asas, iaitu garis harga yang mendatar. Dan akhir sekali, yang ke-9, anggaran potensi keuntungan sekurang-kurangnya 3 kali kerugian dan jika henti kerugian akan berlaku. Seterusnya ialah ujian penjualan week-off untuk pengedaran ataupun distribution. Yang pertama, objektif upside tercapai. Kedua, penurunan aktiviti iaitu volume berkurang dan meningkat semasa tindak balas ataupun reaction. Yang ketiga, sokongan awal dan penjualan climax. Yang keempat, saham lebih lemah daripada pasaran ataupun lebih responsif daripada pasaran pada tindak balas dan perlahan. Yang kelima, upward strike broken, iaitu garis sokongan ataupun garis menaik. Yang keenam, lower high, paras tertinggi yang lagi bawah. Ataupun yang ketujuh, lower lows, rendah yang lagi rendah. Dan yang ke-8, front forming, iaitu pergerakan lateral ataupun lateral movement. Dan yang ke-9, anggaran potensi untung rugi sekurang-kurangnya 3 kali ganda risiko jika pesanan berhenti awal berlaku. Akhir sekali ialah mengenai contoh syarikat di Bursa Malaysia. Sebagai contoh, AirAsia Group Berhad. Fasa 1 menunjukkan fasa akumulasi yang berlaku di syarikat ini. Fasa yang kedua ataupun fasa markup berlaku menunjukkan uptrend dan permintaan meningkat ketika di fasa 2. Yang ketiga, fasa pengagihan di mana pelabur menjual saham dan mendapat untung. Dan akhir sekali, fasa 4 iaitu markdown di mana berlakunya penawaran yang lebih daripada permintaan. Seterusnya ialah dengan penemuan vaksin dan pembukaan sepadan semula, AirAsia mengalami uptrend ataupun aliran meningkat dalam pasaran setelah pandemik ini berlaku. Seterusnya kita lihat syarikat Glove. Gambar menunjukkan Glove memasuki fasa distribution ataupun pengedaran. Strategi yang digunakan ialah mengenal pasti BC, buy a reaction dan jual di secondary test. Akhir sekali, sebagai rumusan, ramai peniaga profesional hari ini menggunakan kaedah week-off, tetapi pendekatan keseluruhannya masih tidak diikuti secara meluas di kalangan peniaga runcit, walaupun usaha pendidikannya bertujuan untuk mengajar orang ramai tentang peraturan sebenar permainan. Walau bagaimanapun, pemilihan saham dan metodologi pelaburan diuji dari segi masa dan sebahagian besarnya disebabkan oleh strukturnya yang teliti, sistematik dan logik untuk mengenal pasti perdagangan ataupun trading yang berkebolehan tinggi dan sangat menguntungkan. Dengan disiplin yang tinggi dalam pendekatan ini membolehkan pelabur membuat keputusan perdagangan yang bermanfaat tanpa menggunakan emosi. Menggunakan kaedah week-off, seorang boleh melabur dalam saham dengan menggunakan kepentingan wang pintar ataupun smart money dan bukannya di sisi yang salah di pasaran. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.